Baik, kembali lagi bersama kami di dalam rancangan Rampai Pagi pada pagi ini. Seperti yang diberitahu, ada wawancara pada pagi ini. Wawancara yang pertama iaitu segmen Brussels. Dengan tajuk pada kali ini dibawakan makmal kebangsaan forensik digital. Apa yang dimaksudkan dengan makmal kebangsaan forensik digital? Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, kita perkenalkan tetamu undangan kita di Studio 4 RTB Sungai Akar. Alhamdulillah di sebelah kiri Fiza, iaitu Yang Mulia Puan Dayang Farhanah Izian binti Haji Zaini, merupakan seorang pegawai operasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kita sangat berbesar hati menerima kedatangan Yang Mulia Puan Dayang Farhanah. Lebih selesa dipanggil Farhanah? Farhanah. Ya, Puan Farhanah ya. Jadi topik perbincangan kita ni pagi ini dalam segmen Brussels, makmal kebangsaan forensik digital. Ramai yang tidak mengetahui apa sebenarnya makmal kebangsaan forensik digital ini ya. Saya sendiri pun juga kurang mengetahui ya dengan adanya makmal kebangsaan forensik digital ini. Jadi sebagai mukadimah awal, mungkin Puan boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai dengan National Digital Forensic Laboratory ini dan peranannya dalam menangani isu-isu semasa macam mana. Okey, terima kasih atas soalan yang ditujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada para penonton Rampai Pagi di pagi ini. Pihak Cyber Security Brunei ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas wawancara Rampai Pagi di pagi ini. Dan kami juga ingin berterima kasih kerana memberi kami peluang untuk berkongsi maklumat tentang salah satu perkhidmatan yang Cyber Security Brunei menawarkan. Okey, untuk pengetahuan para penonton, Cyber Security Brunei ada menyediakan 3 perkhidmatan yang berbeza dan salah satu daripadanya ialah makmal kebangsaan digital forensik ataupun lebih dikenali sebagai National Digital Forensic Laboratory, in short form NDFL. Jadinya makmal ini berfungsi sebagai pusat kecemerlangan untuk memudah cara bentuk siasatan yang berkaitan dengan forensik digital. Dengan kewujudan makmal ini, ia memberikan akses yang eksklusif dan canggih untuk agensi-agensi kerajaan yang tertentu. Dengan penubuhan NDFL ini juga, ia membolehkan kerjasama di antara agensi-agensi perundangan dan penyiasatan dalam menentang jenayah cyber di negara Brunei Darussalam ini. Perkara ini dapat dicapai melalui hasil kerjasama, perkongsian maklumat dan latihan profesional dengan pihak-pihak yang berkenaan. Hal ini dapat meningkatkan dan memperkasakan lagi tenaga kerja yang bekerjasama dan dinamik. Okey, seperti yang dipaparkan di dalam skrin ini, NDFL kami terdiri daripada 14 orang kaki tangan, di mana kaki tangan termasuk diri saya sendirilah, di mana kaki tangan ini mempunyai peranan yang masing-masing. Di sini juga saya ingin berkongsi salah satu fasiliti yang disediakan oleh NDFL, di mana fasiliti ini adalah bilik yang dihaskan untuk agensi-agensi yang tertentu, di mana fasiliti ini mempunyai teknologi dan kecanggihan yang terkini dalam bidang forensik digital. Oh, menarik sekali kita lihat ya gambar di sana. Inilah fasiliti yang dimaksudkan itu tadi ya. Ini bilik apa sebenarnya ni? Ini adalah bilik yang dihaskan untuk agensi-agensi kerajaan yang tertentu. Actually, we have a lot of facility, and ini adalah salah satu daripada fasiliti yang kami haskan. Menarik sekali ya. Itulah tenaga kerja juga tadi kita lihat 14 orang, termasuk Puan sendiri ya. Yes. Jadi itu ahli-ahlinya dan kemudahan-kemudahan yang tersedia semuanya top of the notch lah maksudnya ya. Yes, because kami punya teknologi yang ada sedia kini, ia setaraf dengan teknologi-teknologi yang digunakan di negara-negara yang lain juga. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi mungkin ingin meneruskan lagi perkongsian selanjutnya? Jadinya saya juga ingin berkongsi beberapa
foto, uh, kursus dan knowledge transfer session yang telah kami anjurkan oleh pihak kami. Ya. Baik, kita saksikan di sini. Adakah ini kursus yang dimaksudkan tersebut? Yes, from time to time we actually memberikan kursus kepada agensi-agensi yang tertentu, so that our government agency and law enforcement agency are always up to date with the latest threat and technology. Jadi Puan sendiri yang akan menyampaikan kursus-kursus ini selalunya dipohonkan ataupun memang pergerakan kebangsaan forensik digital ini yang bergerak mengenal pasti macam mana? Kadang-kadang it's our own initiative, and then sometimes it's from request by the government agency itself. Baik, foto di sana, knowledge sharing, apa yang dimaksudkan di sana? Kami berkongsi maklumat tentang the current technology and current threats. Baik ya, itulah yang dikongsikan menerusi knowledge sharing ini. Belum lama ini antara virus-virus yang komputer lah maksudnya ya. Yes. Dan also kes-kes tradisional seperti kes-kes civil and also cybercrime. Juga ada termasuk di situ. Jadi Puan, bolehkah Puan menghuraikan dengan lebih lanjut lagi ya mengenai dengan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan forensik digital ini? Okey, forensik digital ini adalah salah satu cabang sains forensik. Forensik itself, it means kajian. Jadinya, forensik digital ini ia memerlukan prosedur pemulihan dan penyiasatan bahan dan maklumat yang terdapat di dalam alat-alat digital. Okay, alat-alat digital ini seperti contohnya lah, mobile phone, iPad, digital camera. That one is considered as alat-alat digital, di mana kesahihan dan integriti bahan bukti yang berkaitan dengan semua aktiviti forensik digital adalah dijamin dan terpelihara. Okey, untuk memastikan integriti alat digital terjamin, ada 5 proses dalam digital forensik yang mesti dilakukan. Okey, proses pertama ialah mengenal pasti alat-alat digital di tempat kejadian yang dapat dijadikan sebagai bahan bukti. Selepas ia dikenal pasti, proses yang kedua ialah pemeliharaan bahan bukti digital. Okay, ini adalah bertujuan untuk mengelakkan contamination. And then proses ketiga pula ialah mengumpul maklumat dari alat bukti digital. Ini bertujuan bagi mengelakkan data contamination. Okey, bukti digital ini seperti contoh mobile phone, SIM card, memory card. That one is considered as alat-alat digital. CCTV. Yes, even CCTV. Even PS4 console is actually considered as digital devices because PS4 it contains storage. Betul. So it may contain maklumat yang boleh dijadikan sebagai bahan bukti. Apa sahaja yang berbentuk digital boleh dijadikan bahan bukti ya. Kemudian ianya akan dijaga, maksudnya di sana di backup ataupun macam mana? Because untuk memastikan data yang kami ambil itu selamat dan sama dengan yang original. So the integrity is maintained. Kami ada proses dan cara-caranya yang tersendiri lah yes. ya. And then selepas itu juga proses selanjutnya selepas itu kami menganalisa dan memeriksa maklumat yang telah dikumpulkan untuk dijadikan bahan bukti. Jadi kami mencari dan menganalisa maklumat-maklumat dan mencari segala bahan bukti lah. Last kali, selepas all the process have been done, kami memberi laporan ataupun documentation kepada agensi-agensi yang terlibat untuk dibentangkan. Baik ya. Jadi kita ingin mengetahui ni apa kriteria yang diperlukan untuk menjadi salah seorang ahli digital forensik ini. Okey. Ciri-ciri yang kami perlukan sebenarnya banyak. Ciri-ciri untuk menjadi seorang ahli forensik digital, it all depends dan tertakluk kepada
jawatan yang dipohonkan. For NDFL itself, kriteria-kriteria yang kami perlukan adalah seperti berikut. Sekurang-kurangnya pemohon mestilah mempunyai sijil pembelajaran diploma dan ke atas dalam bidang IT. Okey. Pemohon juga mestilah mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam bidang IT dan komputer. Bukan itu saja, pemohon juga perlu mahir dan dalam bertutur bahasa Melayu dan bahasa English. Sekiranya pemohon tersebut mempunyai pengalaman kerja ataupun sijil pembelajaran dalam digital forensik, ia adalah menjadi satu kelebihan. Okey, for NDFL, once the pemohon is successful in becoming part of the NDFL team, he or she will undergo intensive training in digital forensic expertise. Pasal apa kami mau tim kami mempunyai kepakaran dan selalu update with the latest cyber threat and technology which is always evolving from time to time. Jadi agak pintar juga ya dengan teknologi yang begitu canggih. Apa ni orang jenayah-jenayah siber ni pun makin berluasa. Yes, that's Jadi true. bukan senang untuk memasuki ataupun menjadi salah seorang ahli digital forensik ya. Jadi Fiza mungkin sendiri ada- Wali Apa. Wali sendiri berminat untuk jadi ahli forensik. Dulu Mungkin. memang berminat lah ya. Kalau saya sendiri diploma dulu dalam kejuruteraan komputer. Wow. Higher National Diploma dalam rangkaian kejuruteraan network engineering. Wow. Jadi itu adalah antara apa kata orang Cabang-cabang lah. minat saya dahulu. Kalau Sehingga sekarang sebenarnya. Saya cuma singan apa ini orang cyber computer studies sahaja, bukan engineer. Computer studies yang basic saja, tapi agak menarik juga ya Yes. mengenai dengan topik hari ini. Jadi yang seterusnya, Ya. Puan ya, terima kasihlah ya atas penerangan Puan tadi mengenai dengan digital forensik. Jadi soalan seterusnya, apakah jenis-jenis perkhidmatan yang ditawarkan oleh Makmal Kebangsaan Digital Forensik ini selain daripada apa yang telah diterangkan sebelum ini? Okey, Makmal kami ada menawarkan 4 jenis perkhidmatan yang berbeza. Ya. Ini adalah untuk menangani 4 jenis masalah-masalah yang berbeza. Ya. Okey, perkhidmatan pertama yang ditawarkan oleh Makmal ini seperti kita boleh lihat dalam paparan skrin. Ya. We have digital forensic service. This one ia merangkumi service such as evidence management, mobile forensic, computer forensic, video forensic and corporate investigation. Di bawah digital forensics ya. Yes, di bawah digital Yeah. forensic. The second perkhidmatan, we also menawarkan khidmat pemulihan data di mana ia juga dikenali sebagai data recovery. Okey, servis ini dapat memulihkan dari pelbagai jenis alatan digital seperti hard disk drive, pen drive, ataupun telefon pintar yang telah rosak ataupun di mana datanya telah hilang. Sekiranya tuan ataupun puan ada macam Gugur aing masin ke. yes. Teh mengail. Atau mengair ataupun boleh mungkin rosak dan sebagainya. Jadi you know where to go lah. Boleh. Baik. Ada perkhidmatannya bisa ya. Data recovery ya. Yes, data InsyaAllah boleh recovery. dilakukan ya. Yes, insyaAllah. Antara perkhidmatan lain lagi? Okey, perkhidmatan ketiga yang kami tawarkan ialah khidmat pelupusan dan pemusnahan. Di mana juga dikenali sebagai media sanitization, destruction and disposal. Jadinya perkhidmatan ini dapat membantu pihak berkenaan untuk memusnahkan data dan informasi yang sensitif secara selamat. Terakhir sekali kami juga ada menyediakan khidmat pengakuan pakar ataupun lebih dikenali sebagai expert witness testimony. Itu dia. Iya, baik ya. Jadi itulah antara perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan ya Yes. oleh NDFL, NDFL National ini Digital tadi ya. Forensic Laboratory. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi bagi kes-kes jenayah macam mana? Ada juga di mendapatkan nasihat daripada NDFL ini? Actually-nya we work side by side with law enforcement agency and also agensi-agensi kerajaan Macam untuk mendapat scammers, penggodam, hackers dan juga sebagainya. Yes. Memang ada termasuk juga. Memang ada kerjasama di antara. yes. Wah,
Baik ya. Jadi kita ingin bertanyakan berikutnya ni Fiza mengenai dengan Apakah perkembangan ya? Perkembangan semasa mengenai dengan isu cybercrime yang ditangani oleh Makmal Kebangsaan Forensik Digital di dalam negara Brunei Darussalam. iya. Okey, seperti yang dapat dilihat dalam paparan skrin di mana saya ingin berkongsi statistik dari tahun 2011 hingga 2020. Statistik ini menunjukkan peningkatan yang agak ketara dari setahun ke setahun. Di mana makmal ini turut terlibat dalam menangani dan membantu kes-kes siasatan jenayah berkaitan dengan forensik digital dan ancaman cyber di negara Brunei Darussalam. Okey, di sini kita dapat lihat statistik menunjukkan peningkatan yang mendadak, especially dari tahun 2018 hingga sekarang dalam kes-kes jenayah berkaitan dengan digital forensik. Mengajut naiknya ya. Yes. Agak tinggi. Yes. Okey, ini seperti yang kita diketahui negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang pesat membangun. Oleh kerana itu, kebergantungan kepada pengguna teknologi sudah tentu semakin meningkat. Betul. Seperti yang dapat kita lihat, trend peningkatan ini adalah seiring dengan perkembangan penggunaan alat digital seperti teknologi komputer dan juga teknologi mobile phone. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peranan NDFL dalam memainkan peranan untuk menangani isu semasa melawan jenayah forensik digital dan ancaman cyber di negara ini. Jadi jenayah-jenayah siber ini selalunya datangnya daripada negara kita ini dan juga negara luar. Macam mana? For kes yang kami tangani, specifically for khas untuk negara Brunei Darussalam sahaja. Mana-mana jenayah yang berlaku di negara Brunei Darussalam akan ditangani oleh NDFL ini nanti ya. Baik. Jadi bagaimana cara untuk menghubungi pihak puan sekiranya kami menghadapi isu-isu ataupun mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dengan cyber security Brunei ini? Okey, sekiranya para penonton ada pertanyaan mengenai National Digital Forensic Lab ataupun any pertanyaan mengenai cyber security Brunei, habis kita bolehlah menghubungi pihak cyber security Brunei melalui email kepada contact@csb.gov.bn, contact@csb.gov.bn, ataupun hubungi kami di talian hotline 245-8002 yang beroperasi selama 24 jam, ataupun orang ramai bolehlah melayari laman sesawang rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Iya, baik. Itulah yang dapat kita paparkan di kaca televisyen pada pagi ini. Ya, csb.gov.bn, csb.gov.bn juga itu untuk Facebook dan juga Instagram. Untuk Twitter csb.govbn, dan juga di sana ada nombor Auda boleh hubungi dan juga email ya yang boleh Auda hantarkan email untuk mendapatkan keterangan lanjutlah ataupun sebarang pencerahan mengenai dengan permasalahan Auda lebih-lebih lagi di dalam cyber security ini ya. Baik. Untuk akhirnya mungkin ada pesanan yang ingin disampaikan ya ataupun mungkin ada perkongsian lain yang ingin dibuat macam mana? Okey, penggunaan teknologi ini adalah ia banyak membantu kita lah seperti penggunaan komputer, penggunaan mobile phone. So best practice kita gunakan teknologi yang sedia ada dengan baiknya. Don't do crimes. And then also we need to secure our devices by implementing sebagai contoh password, and then we need to also update your operating system, and then use antivirus software. Yes. Okey. Baik, ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Puan Dayang Farhanah Izyan binti Haji Zaini, pegawai operasi yang telah pun berkesudian bersama kita pada pagi ini mengongsikan dengan jelas makmal kebangsaan
forensik digital ini. InsyaAllah ada kesempatan kita mungkin akan bersama lagi di lain waktu ya. Mungkin boleh berkongsi case study ke ataupun mungkin nasihat-nasihat dan juga tata cara untuk melindungi diri dan sebagainya ya. Baik, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Auda, alhamdulillah ya. Segmen Brussert tadi iaitu makmal kebangsaan forensik digital. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan, apa yang telah diberitahu bersama bis kita mendapat maklumat. Macam saya dan juga Wali agak tertarik juga ya. Apa yang kita ni dah tahu jadi tahu. Tapi walaupun ya dengan teknologi yang begitu canggih, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Betul. Fiza sendiri bila kali terakhir menukar password? Facebook mungkin ataupun data-data lain. Kalau Facebook saya lupa sampai ini apa saya punya password. Tak tahulah. Okey, baiklah Wali. Nampaknya kita ni berehat setagal untuk memberikan laluan berita. InsyaAllah kita akan kembali selepas ini.